Selamat sejahtera, kami daripada Grup Dika ingin membuat pembintangan yang bertajuk Cabaran dan Penyelesaian Terhadap Perpaduan Kaum. Malaysia merupakan sebuah negara yang berdaulat dan unik di pesada dunia kerana struktur masyarakatnya yang bersifat majmuk. Kehadiran pelbagai kaum utama seperti Melayu, Cina, India serta etnik Bumi Putra, Sedi, Sabah dan Sarawak seperti Iban, Kadazan dan Murut membentuk satu mozaik budaya yang berwarna-warni sejak mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Agenda perpaduan telah menjadi garis utama dalam setiap dasar kerajaan bagi memastikan kelangsungan negara. Secara ringkasnya, perpaduan kaum ialah keadaan di mana rakyat yang terdiri daripada pelbagai etnik, agama dan budaya hidup bersama dalam keadaan aman dan harmoni bersatu padu. Oleh itu, kami akan membincangkan cabaran dan penyelesaian terhadap perpaduan kaum. Cabaran dalam masyarakat kita termasuk penyelesaian media sosial. Saya rasa kaum itu yang memiliki sikap bersama. Tidak berlaku apabila seseorang menyebabkan kepahaman terhadap suatu kaum tanpa mengenali mereka dengan lebih dekat. Perkara ini boleh menyebabkan salah faham dan tuduhan antara masyarakat. Bila seseorang sudah ada persepsi negatif, mereka mungkin tidak mahu mengawu atau bekerja sama dengan kaum lain. Lama-kelamaan hubungan antara kaum menjadi semakin renggang. Media sosial juga menjadi cabaran kepada perpaduan, terutamanya penyebaran berita palsu. Masa sekarang ramai orang muda percaya dan berkongsi maklumat tanpa menyimak kesahihannya terlebih dahulu. Berita palsu yang menyentuh isu kekauman atau agama boleh menimbulkan kemarahan dan salah paham antara masyarakat. Jika perkara ini tidak dikawal, ia boleh merosakkan keharmonian negara. Selamat sejahtera, nama saya Divya Virginia Sukumar. Bahagian saya ialah cadangan solusi bagi mengatasi cabaran perpaduan kaum di Malaysia. Dari segi dasar, kerajaan perlu memperkukuh dasar perpaduan negara supaya hubungan antara kaum sentiasa berada dalam keadaan harmoni dan stabil. Hal ini penting kerana dasar yang jelas dapat menjadi panduan kepada masyarakat dalam mengekalkan keharmonian. Selain itu, kempen kesedaran perpaduan perlu dijalankan secara berterusan melalui media massa, media sosial dan juga program nasional agar masyarakat lebih memahami kepentingan hidup dalam suasana berbilang kaum. Di samping itu, tindakan tegas perlu dikenakan terhadap mana-mana pihak yang menyebarkan isu perkauman atau ucapan kebencian supaya perkara ini tidak berleluasa dan boleh dikawal dengan lebih berkesan. Seterusnya, dari segi masyarakat, setiap individu perlu mengamalkan sikap hormat menghormati antara satu sama lain tanpa mengira kaum, agama dan budaya. Sikap ini penting bagi memastikan hubungan antara masyarakat sentiasa baik dan harmoni. Selain itu, sikap bertolak ansur juga sangat penting dalam mengelakkan salah faham dan juga konflik dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, kita perlu menghormati adat resam dan kepercayaan kaum lain. Tambahan pula, masyarakat digalakkan untuk menyertai aktiviti komuniti seperti gotong royong, rumah terbuka dan program kejiranan kerana aktiviti seperti ini dapat mengeratkan hubungan dan meningkatkan persefahaman antara kaum. Selain itu, dari segi pendidikan, nilai perpaduan perlu diterapkan sejak kecil di sekolah agar pelajar memahami kepentingan hidup dalam masyarakat yang berbilang kaum. Hal ini kerana pendidikan merupakan asas penting dalam membentuk sikap seseorang individu. Aktiviti sekolah seperti kerja kumpulan, campuran kaum, perbincangan kelas dan program kurikulum boleh membantu mengeratkan hubungan antara pelajar. Selain itu, pendidikan civic dan juga moral perlu diperkukuh supaya generasi muda lebih peka terhadap kepentingan perpaduan serta mampu menghormati kepelbagaian budaya yang wujud dalam negara kita. Kesimpulannya, perpaduan kaum hanya dapat dicapai jika semua pihak memainkan peranan masing-masing secara berterusan. Dengan adanya kerjasama antara kerajaan, masyarakat dan juga institusi pendidikan, keharmonian negara dapat dikekalkan untuk generasi akan datang. Terima kasih. Ya, saya semua. Jadi untuk penutup ataupun penyelesaian untuk peradaban ini yang kita boleh ambil adalah yang pertama dengan pendidikan. Pendidikan ini penting adalah kerana pendidikan ini merupakan faktor utama yang kita boleh ambil untuk memupuk pemikiran generasi muda. Yang kedua adalah dengan pelibatan sivik. Kita perlu perbanyakkan lagi kurikulum yang berasaskan sivik kerana ia mampu untuk memupuk lebih nilai-nilai murni sejarah sesama bangsa dan juga pemahaman terhadap sistem perlembagaan yang ini yang lebih baik untuk memupukkan lagi kesepakatan sesama bangsa. Okey, yang seterusnya ialah kerajaan. Ya, kerajaan juga perlu untuk melibatkan hal ini. Dia juga perlu memperkuatkan lagi hukum tetangga kita supaya bukan sahaja keselamatan dan juga untuk pelibatan pergaulan sesama bangsa. Okey, akhir sekali ialah kebanyakan aktiviti harmoni nasional. Jadi dengan adanya sistem ini, tak kira semua bangsa dapat hidup berbilang bangsa dengan sejahtera. Dan juga dapat mengelakkan isu-isu perkauman ataupun provokasi. So jika langkah ini semua dapat diambil, kita dapat menjaga etika dan adab kita.